Siasatan SPRM terhadap hakim langgar perlembagaan. Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan berkata satu laporan polis telah dibuat berhubung dakwaan Hakim Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali disiasat mengenai kemasukan duit ke dalam akaun banknya. Laporan polis itu menuntut agar siasatan dapat dijalankan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Seksyen 500 Kanun Kesiksaan dan lain-lain peruntukan undang-undang yang berkaitan. Artikel tersebut disiarkan oleh portal Malaysia Today bertajuk Judge Muhammad Nazlan being investigated for unexplained RM1 million in his bank account bertarikh 20 April. Satu laporan polis telah dibuat oleh Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali menafikan tuduhan-tuduhan palsu, tidak berasas serta berniat jahat itu yang bertujuan menjatuhkan kredibiliti beliau sebagai seorang hakim mahkamah rayuan dan mengganggu sistem keadilan serta institusi kehakiman. Pejabat ini mengingatkan orang ramai bahawa tuduhan terhadap Badan Kehakiman bertujuan mengganggu gugat kes-kes yang sedang dalam proses perbicaraan adalah satu pelanggaran prinsip sub judice, katanya dalam satu kenyataan bertarikh 21 April. 5 hari sudah berlalu. Rakyat hanya mendengar krik-krik berhubung laporan polis oleh Hakim Nazlan. Sebaliknya, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM pula yang terburu-buru menyiasat hakim berkenaan. Dalam hubungan ini, badan yang melindungi kepentingan profesion undang-undang dan kepentingan orang ramai iaitu Majlis Peguam Malaysia melahirkan rasa terkejut dengan tindakan SPRM yang memulakan siasatan ke atas Hakim Muhammad Nazlan. Apa yang jelas kepada Majlis Peguam Malaysia ialah tidak perlu ada double standard oleh pihak berkuasa dalam mendekati isu yang sama. Dan atas dasar ini, kami menuntut siasatan yang setara dijalankan oleh polis terhadap laporan yang dibuat oleh Yang Arif Datuk Nazlan mengenai dakwaan yang dibangkitkan dalam kenyataan yang dikeluarkan oleh Raja Petra Kamarudin di blognya Malaysia Today bertarikh 20 April 2022, kata Presiden Majlis Peguam Malaysia Karen Shah Yi Lin pada Ahad 24 April. Menurut beliau, Badan Kehakiman merupakan institusi yang mempunyai nilai tertinggi untuk kestabilan politik dan ekonomi di sesebuah negara. Adalah menjadi syarat yang amat diperlukan demi kewujudan kedaulatan undang-undang bahawa Badan Kehakiman bebas dan tidak berat sebelah dan mesti sentiasa dianggap begitu. Badan Kehakiman sebagai sebuah institusi dan hakim secara individu diberikan jaminan perlembagaan tertentu untuk melindungi mereka daripada pengaruh dan tekanan politik dan lain-lain untuk menjamin kebebasan dan kesaksamaan mereka, ujar kenyataan itu. Menurut Majlis Peguam, terdapat sebab yang munasabah untuk keperluan tersebut. Sejak peristiwa 1988 di Malaysia, kebebasan dan kesaksamaan Badan Kehakiman telah menjadi punca kebimbangan. Syukurlah, Ketua Hakim Negara kita sekarang telah memulihkan keyakinan terhadap Badan Kehakiman dan seterusnya merombak sistem untuk menjadikannya bukan sahaja cekap tetapi boleh dipercayai dan berintegriti, mengekalkan susunan di mana kedaulatan undang-undang memainkan peranan yang sangat penting dalam negara demokrasi kita. Majlis Peguam Malaysia menyokong penuh usaha Ketua Hakim Negara dalam mengekalkan kebebasan Badan Kehakiman, katanya. Karen Shah berkata pihaknya menyedari sepenuhnya bahawa semua hakim mesti mempunyai ruang yang sesuai untuk melaksanakan tugas kehakiman mereka dengan cara yang telus kepada semua, bahawa proses dan keputusan kehakiman adalah berdikari, bebas daripada sebarang campur tangan, dipertimbang, beralasan, jujur dan di atas semua itu keadilan mesti dilihat untuk dilaksanakan. Menurut beliau, atas dasar inilah Majlis Peguam Malaysia tidak dapat menyokong persepsi negatif dan terburu-buru yang didesak oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan menggesa agar tanggapan salah tersebut ditangani segera. Jika tidak, satu lagi krisis keyakinan akan muncul semula dalam kebebasan dan kesaksamaan Badan Kehakiman dan pentadbiran keadilan di negara ini. Majlis Peguam Malaysia selanjutnya menyatakan bahawa siasatan SPRM melanggar doktrin pengasingan kuasa dan juga menjejaskan kebebasan Badan Kehakiman dan tidak berperlembagaan, tegasnya. Menurut badan yang mendukung kedaulatan undang-undang dan keadilan itu, terdapat mekanisme untuk menangani isu berkenaan. Sementara menunggu penentuan dalam isu sedemikian, sebarang percubaan pihak yang tidak bertanggungjawab boleh dilihat sebagai menikam keyakinan orang ramai terhadap Badan Kehakiman. Perkara 125 Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan laluan khusus yang membolehkan aduan salah laku kehakiman ditangani dengan cara memastikan keyakinan awam berterusan terhadap Badan Kehakiman, jelasnya.
Majlis Peguam Malaysia melihat siasatan SPRM itu akan memberi kesan kepada Badan Kehakiman kerana ia menjejaskan kedaulatan undang-undang dan mewujudkan ugutan dan iklim ketakutan. Ini mencetuskan rasa tidak selamat dan syak wasangka di kalangan rakyat terhadap Badan Kehakiman dan tidak menunjukkan sebagai petanda baik untuk pertumbuhan dan kematangan negara kita. Kemungkinan penyiasatan sedemikian oleh SPRM, apatah lagi penyiasatan sebenar, akan menjejaskan dan dianggap sebagai menjejaskan kebebasan kehakiman. Orang ramai mungkin menaruh persepsi bahawa hakim membuat keputusan dengan kepastian bahawa mereka tidak dijadikan subjek penyiasatan oleh pihak penguatkuasa yang secara umum dianggap berada di bawah kawalan kerajaan. Persepsi salah juga boleh timbul, kata Majlis Peguam, apabila hakim dilihat terpaksa mengambil langkah-langkah bagi memastikan mereka tidak menyinggung pihak kerajaan. Ini akan merugikan kepercayaan yang kita ada dalam kedaulatan undang-undang dan negara demokrasi kita, bidas Majlis Peguam. Tegasnya, tanpa keyakinan yang sepatutnya ditanam di dalam Badan Kehakiman sebagai sebuah institusi, sistem pentadbiran keadilan tidak mampu mendapat penghormatan dan penerimaan yang penting demi melaksanakan operasinya dengan berkesan. Majlis Peguam Malaysia berkata pihaknya sedar sepenuhnya bahawa Badan Kehakiman tidak berada dalam apa jua kedudukan untuk mengambil langkah melindungi dirinya dengan terlibat dalam perbicaraan oleh media atau sebarang bentuk kontroversi awam. Oleh itu, katanya, terdapat keperluan bagi Majlis Peguam Malaysia untuk melindungi maruah dan integriti mahkamah dan Badan Kehakiman secara keseluruhan, memandangkan sifat jawatan itu sentiasa tidak berdaya terhadap kritikan atau dakwaan liar yang dibuat oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Kami telah melihat percubaan liar sedemikian untuk menyakiti peguam, orang awam serta Badan Kehakiman sebagai sebuah institusi dan kini hakim tertentu dipercayai merujuk kepada serangan Raja Petra terhadap Hakim Nazlan. Karen Chia menegaskan, Majlis Peguam Malaysia menolak dengan keras sebarang penyiasatan oleh SPRM yang mungkin menetapkan syarat-syarat dahuluan yang bobrok dan tidak syak lagi menimbulkan kesan buruk dalam proses masa hadapan yang dijalankan oleh pihak berkuasa dalam keadaan yang sama terhadap Badan Kehakiman atau hakim individu. Memandangkan keadaan ini muncul lebih kerap pada masa kini apabila seseorang berselindung di sebalik keselesaan alam cyber. Cubaan berterusan untuk menghakis kredibiliti institusi yang dihormati harus dibendung segera. Kami menyeru pendekatan berhati-hati oleh pihak berkuasa supaya mereka tidak tergoda dengan kebisingan tidak bertanggungjawab yang dilakukan oleh hulu balang papan kekunci. Bantras pendekatan mudah ini demi kebaikan negara kita. Pada 28 Julai 2020, Muhammad Nazlan yang ketika itu Hakim Mahkamah Tinggi menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta ke atas bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak selepas mendapatinya bersalah menyeleweng dana SRC berjumlah RM42 juta. Kes tersebut kini di peringkat rayuan di Mahkamah Persekutuan setelah Mahkamah Rayuan mengekalkan sabitan dan hukuman oleh Mahkamah Tinggi dan menolak rayuan beliau pada 8 Disember lalu. Adakah kita akan membiarkan sahaja pelanggaran prinsip subjudis dan perlembagaan negara serta Badan Kehakiman terus diugut sebagai bahan tebusan golongan yang tidak bertanggungjawab? Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.